Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yusof dan seperti biasa kami tampilkan berita hiburan penggiat seni dari dalam maupun luar negara hanya di Kapet Merah. Banyak pengalaman baru yang dipelajari dan cabaran yang perlu ditempuhi sepanjang terlibat dengan produksi penggambaran drama Tilit-Tilit Cinta. Demikian kata salah seorang pelakon wanita di dalam drama itu, Yana Melanus, terutamanya dalam menjiwai watak untuk menyentuh hati penonton drama berkenaan. Jelas Yana ini merupakan drama TV pertamanya bergandingan dengan pelakon-pelakon tempatan yang lain seperti Haziq Fadullah dan Didi Ain. Wataknya sebagai Diana iaitu seorang wanita yang mempunyai cita-cita tinggi untuk mendapatkan lelaki idaman. Sebelum menerima watak yang diberi, Yana terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dari segi fizikal dan mental. Untuk sentiasa ready dengan benda-benda baru. Sebab bila kita first masuk this industry-nya macam, macam tu. Si boleh macam tu. Kami perlu improve on this, all that. And kami sangat-sangat bersyukur sebab masa saya bila kami bertemu dengan macam yang sangat experience, which is Haziq Fadullah. I think everyone knows him. Nya banyak tolong kami, especially in line reading. Nya banyak tolong kami how I can see the cameras, Ketika diwawancara dalam program Borak Tes Ipeng pada Ahad lepas, Yana berkongsi pengalaman semasa merakamkan satu babak berat yang memerlukan wataknya menangis. Yana memberitahu sehari sebelum itu dia perlu menyiapkan semua tugasan yang diberikan. Kami perlu submit something lah the night before. And then the morning my scene was quite challenging, which is kami perlu nangis. I see. Yes, so can you imagine the night before I was really focused into completing my things. But the next morning kami perlu all out nangis. Such a heavy scene, betul sih? I see. So Your bila kami emotion. dapat of course kita perlu jadi professional, betul? Jadi something new and something interesting. So sini kita tak dapat macamnya. Tak kerja suah nangis. Betul lah. Betul. Jadi sangat interesting and challenging. Lakon lah. Ujarnya lagi dia ingin terus menceburi bidang lakonan selain bekerja menjadi seorang guru. Antara pelakon tempatan yang menjadi rujukan dan idola Yana ialah Haziq Fadullah dan Beto Kusairi. Drama Tilit-Tilit Cinta yang bersiaran menerusi TVS mengisahkan hidup Ujang sentiasa malang, namun beliau sentiasa meneruskan hari-harinya dengan senyuman. Dunianya hancur apabila beliau ditinggalkan tunangnya dan dibuang kerja. Pada hari yang sama, jodoh mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Mary di atap sebuah bangunan. Baik, Syauqina Sopri merupakan salah seorang pelakon dalam drama bersiri Ram Ram Rep terbitan TVS yang memegang watak sebagai Nancy. Beliau berkata banyak pengalaman baharu dan pelbagai cabaran dihadapinya semasa penggambaraan siri tersebut. Cabarannya adalah masuk tempat yang macam ni orang dah udah dah lama dah sedagi tempat yang macam terusang yang dah ditinggalkan orang. Ialah cabaran. Yang more thriller lagi sebab kami orang merasa di tempat dia Yang more lagi macam ni orang dah goosebump. Ram Ram Rep adalah sebuah drama bersiri mengenai sebuah sekolah menengah terkenal di Sarawak yang menganjurkan perjumpaan semula bagi kelas tahun 1993. Kekeliruan dalam surat jemputan membawa kepada kehadiran hanya 6 bekas pelajar sahaja, iaitu Farouk, Sam, Fatimah, Anwar, Jeffrey dan Nancy. Setiap seorang telah menjalani kehidupan yang mengecewakan atau tidak bermoral. Lebih pelik lagi, keenam-enam mereka sebenarnya berhasrat untuk tidak menghadiri perjumpaan semula itu, tetapi melalui satu siri kebetulan yang aneh, mereka mendapati diri hadir juga dan selepas mereka terkurung di dalam sekolah lama mereka, persaingan lama, gosip dan perasaan romantis pun timbul. Pada akhirnya, mereka mendapati bahawa bekas rakan sekolah mereka terlibat dalam peristiwa masa lalu yang mengerikan dan mengancam untuk memusnahkan seluruh kehidupan mereka. Adakah watak mereka berjaya menebus diri atau dimusnahkan oleh rahsia gelap mereka? Saksikan drama bersiri Ram Ram Rep setiap hari Rabu dan Khamis jam 7.15 malam
dengan siaran ulangan pada hari Sabtu dan Ahad jam 4.30 petang hanya di saluran 122 Astro dan MyTV. Mohon titipkan juga doa-doa yang baik agar zuriat di pangkuan kami ini mampu menjadi khalifah yang dapat memberikan kebaikan kepada agama dan negara. Itu dia, doa dimohon suami pengacara dan pelakon popular Niloufar, Haris Ismail yang mengumumkan kelahiran anak sulung mereka. Menerusi satu kenyataan, Haris turut meluahkan rasa syukur kehadrat ilahi kerana segala urusan bersalin berjalan lancar. Haris dan Niloufar memilih Muhammad Bilal sebagai nama bayi lelaki mereka. Pasangan berkenaan turut menzahirkan penghargaan kepada semua yang menitipkan doa buat mereka selain memohon orang ramai mendoakan bayinya menjadi khalifah yang memberi kebaikan kepada agama dan negara. Untuk rekod, Niloufar dan Haris telah mendirikan rumah tangga pada 27 Mac tahun lalu. Kami turut mendoakan semoga Muhammad Bilal membesar sebagai anak yang soleh. Bak kata pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Usahawan kontroversi Datuk Seri Vida membuat permohonan maaf secara terbuka kepada penyanyi terkenal Anwar Zain serta keluarga termasuk seluruh rakyat Malaysia. Ini susulan kenyataan Vida yang mendakwa Anwar Zain sebagai seorang homoseksual. Vida menerusi satu perkongsian video berdurasi 1 minit 49 saat yang dimuat naik di Instagramnya berkata, dia memohon maaf di atas kekhilafan dan kekeliruan berlaku disebabkan tutur katanya yang mengguris hati banyak pihak. Saya Datuk Seri Vida mohon maaf atas kekhilafan, kekeliruan, atas mungkin perkataan saya yang mengguris hati banyak pihak, fan, keluarga Zain, Anwar Zain. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya tidak bermaksud. Saya tidak berniat. Mungkin terlepas cakap atau gurauan tanpa sengaja ke saya tak boleh nak recall balik apa yang saya cakapkan tu sebab benda ni dah lama sebenarnya, jadi baru sekarang ni muncul. Jadi apa pun saya minta maaf, saya tidak berniat langsung dan saya memang meminati sangat-sangat Anwar Zain. Terdahulu, Vida telah dikecam teruk netizen berikutan dakwaannya yang mengatakan Anwar gay menerusi video yang dimuat naik di TikTok. Video berdurasi kurang 15 saat itu memaparkan Vida menjawab pertanyaan seseorang yang memintanya untuk memikat Anwar untuk dijadikan suami. Mungkin niat awalnya sekadar ingin bergurau menjawab pertanyaan peminat dalam media sosial, namun tidak disangka hanya satu perkataan terus lain jadinya. Baik, kehidupan Adele tampak hancur apabila rumah tangganya dengan usahawan Simon Konecki berakhir begitu sahaja. Malah segala curahan hati, kekecewaan serta kesedihannya dapat dirasai menerusi single Easy on Me yang dimuatkan dalam album berjudul 30. Easy on Me dalam track pertama album 30 berjaya mengumpul jumlah stream tertinggi iaitu 24 juta dalam tempoh sehari. Kejayaan berkenaan telah memadam rekod yang dipegang kumpulan K-pop sensasi BTS menerusi lagu Butter yang sebelum ini meraih 20.9 juta stream. Namun bukanlah sesuatu yang luar biasa kerana penyanyi kelahiran London, England itu cukup dikenali dengan pemuzik puitis dalam menghasilkan karya beremosi dan suka melakarkan lirik berdasarkan pengalaman hidup. Aspek itu juga menjadi kekuatan dan tulang belakang setiap karya yang dihasilkannya sehingga menjadi berhantu. Baik, setakat itu sahaja berita hiburan yang saya sampaikan untuk segmen Karpet Merah untuk semua komuniti Cina yang menyambut Hari Raya Cina. Kongsi Fajar to you. Huat ah. Have a good one.